Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billah al-azim al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma ta'alaina wa tawasuq alaina mirasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani ya qawli akmabak. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah Subhanahu taala, segala puji bagi Allah Subhanahu taala, Tuhan bertapis selalam, selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semula mulia seluruhnya, serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Baiklah, kita meninggalkan kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman serta berdakwah di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dan rahmat dan segala alam. Mari kita sama-sama kita tahun baru 2024. Masa ini kita diadakan di surah kepada baru di secara selawat malam tahun baru, azam baharu ataupun tahun baru berceramah kuliah ilmu kita untuk berada di konti studio di sini. Mari kita ke azaman kita, berjuang kita kepada Allah SWT. Kita sama-sama kita gunakan kita untuk amal damai dan keluarga serta kita alam. Mari kita sama-sama terbesarkan untuk yang malima ini. Alhamdulillah, mari kita di bulan barakah, di bulan hari yang mulia, petangkan malam hari, kita sama-sama untuk jalankan kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai di pendakwah Islam dan rancangan Tazkirah Kitab Muhammad ini. Untuk anda boleh secara langsung anda bersiaran ini di TV Muhammad dan juga YouTube TV Muhammad dan juga di semua di media sosial di TV Muhammad. Sama-sama meriahkan kulangan tekan platform media sosial kita. Silakan klik pada like, klik pada share, klik pada link di sini, klik pada subscribe atau klik pada lonceng di sini. Video menarik ini untuk banyakkan untuk manfaat dan sampai juga untuk bersiaran berceramah ilmu kita untuk kuliah dakwah ada di konti, di studio, di mana-mana saja untuk beliau. Baik, ataukah soalan anda boleh si WhatsApp konti saya Ustaz Muhammad Fadilah di taliannya 0139906809 dan juga ditinggalkan soalan anda di media sosial TV Muhammad. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung balik ini, kita sama-sama untuk amal damaikan kita untuk dakwakan hari yang mulia, hari kejiwa, hari yang di tahun baru 2024 masih ini telah ditembakkan untuk seluruh kalender aplikasi ini atau kalender Hijri. Kita kalendarkan awal ke bulan tahun baru, bulan Januari, kita sama-sama kita dakwakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Buku bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM edisi Penghukuman Masjid Sabah dijayangan oleh Haji Abdul Adam, diterbitan oleh Kul Agama Angkatan Tentera. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, silakan buka TV sama-sama, buka YouTube sama-sama. Kita akan bersiaran kuliah ilmu kita untuk manfaat dan kita sama-sama untuk kepada kita. Baik, tajuk pada malam ini tajuk pada malam ini yang bahagian kedua,
tajuk pada perbincangan topik-topik yang bahagian seterusnya untuk bertajuk muamalat bahagian yang seterusnya. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton yang rahmati Allah SWT, baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk berceramah ilmu kita untuk dakwahkan kita kepada Allah SWT. Baik, tajuknya beberapa masalah berhubung jual beli. Baik, kata-kata kebetulan jual beli adalah dianggap sah jika prosesnya mengikut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, tetapi jika tidak menepati rukun atau syarat-syaratnya, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah seperti: pertama, menjual air mani binatang untuk tujuan membiarkan umpamanya mencampurkan binatang jantan dengan betina dengan menggunakan harga yang tertentu. Jual beli seperti ini tidak sah kerana tidak diketahui kadarnya dan tidak pula dapat diserahkan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang dari menjual mani binatang jantan. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Baik, buka ke halaman 110, kita sama-sama ganjarannya. Baik, tajuk dalam minggu lepas untuk pada malam ini. Baik, kita sama-sama untuk tajuknya di amaran bagi mereka yang suka mengkurangkan timbangan. Baik, baik, mari kita sama-sama tajuk pada malam ini terlepaskan. Baik, perhatian. Baik, perkataan bersalah dalam hadis di atas bukanlah bermakna dosa kecil, bahkan perkataan berat yang kesannya untuk mengkritik orang yang melakukan kesalahan besar. Demikian juga perkataan telah digunakan di dalam Al-Quran di nama Allah mengkejam Fir'aun dan Aman dengan teteranya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Fir'aun dan Aman serta teteranya mereka bersalah. Surah Al-Qasas ayat 8. Rasulullah SAW telah membongkar rahsia hati kaum Kapitasli atau kaum monopoli melalui sabdanya, hamba yang monopoli sangat buruk jika ia dengar dengan kemurahannya agak burung agak parang. Nescaya ia akan kecewa, dan jika ia mendengar dengan kenaikan harga lalu ia suka. Disebutkan oleh Rusain di dalam kitabnya. Yang kelima, menjual atau saya ulang sekali lagi. Menjual atau memperdagangkan benda-benda atau alat-alat bagi tujuan maksiat adalah haram. Misalnya seperti babi, arak, jadu dan makanan atau minuman yang diharamkan oleh syarak atau patung dan sebagainya. Kerana jika dibenarkan menjual dan memperdagangkan benda-benda tersebut bermakna ia sama-sama membesarkan maksiat atau menggalakkan orang lain menggunakannya atau memberi kemudahan kepada orang lain untuk menjalankan maksiat. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang menjual arak, panggai, babi dan patung. Selepas
itu baginda berkata, sesungguhnya Allah mengharapkan sesuatu maka. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, bertolong-tolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan dakwah, dan janganlah kamu bertolong-pertolongan untuk berbuat dosa dan berseteruan, bermusuhan. Surah Al-Maidah ayat kedua. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, baik silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk pertontonannya selama 15 tontonan yang di video lancarkannya dilancarkan ke YouTube TV Muhammad. Baik, yang keenam, sebarang tujuan penipuan di dalam jual beli adalah haram, sama ada dari pihak berjual atau membeli. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya bahawa Rasulullah SAW telah bersuah dengan satu longgongan makanan yang hendak dijual. Lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgongan itu dan didapati jarinya basah kerana ada yang rosak. Lalu bersabda, apakah ini? Menjawab, yang ampunnya makanan basah kerana hujan, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, mengapakah engkau tidak letakkan di atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, bukanlah ia dari umatku. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang ketujuh, pada penonton, mengkurangkan sukatan dan timbangan. Di antara cara penipuan dan penyelewengan ialah mengkurangkan timbangan dan sukatan. Oleh kerana perkara itu selalu terjadi di dalam dunia perniagaan, maka Allah sangat memandang berat terhadap masalah ini, sebagaimana di dalam firman-Nya. Yang maksudnya, dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan hadil. Kami tidak membuatkan seorang dengan kewajipan melainkan sekadar kesanggupannya. Surah An-Naml ayat 152. Baik. Dan firman lagi yang bermaksud, dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang hadil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia, dan sebaik-baiknya kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak. Surah Al-Isra ayat 35. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT. Baik, amaran bagi mereka yang suka mengkurangkan timbangan. Baik, Allah telah memberuntunkan satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan surah Mutaffifin, mengkurangkan timbangan atau sukatan untuk diteliti dan diinsafi oleh kaum muslimin bagaimana diakibat di akhirat kelak. Dengan demikian sebenarnya mereka menyukat dan menimbang dengan betul. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kecelakaan besar orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan kadang jumpa dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukai atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi
tidaklah mereka menyaga bahawa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat yang amat besar. Huru haran apa nama lagi? Huru harannya hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6. Baik tuan-tuan dan sedang penonton Ramadan Allah SWT, jangan salah faham lagi. Kita sama-sama untuk menghayati kita untuk kata-kata kefahaman untuk anda. Baik, fokuskan ni kita kata-kata kemulaan terjemahnya. Beberapa masalah berhubung jual beli. Baik. Jual beli adalah dianggap sah jika prosesnya mengikut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, tetapi jika tidak menepati rukun atau syarat-syaratnya, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah seperti yang pertama, menjual air mani binatang untuk tujuan membiarkan, umpamanya mencampurkan binatang jantan dengan betina dengan mengenakan harga yang tentu. Jual beli seperti ini tidak sah kerana tidak diketahui kadarnya dan tidak pula dapat diserahkan. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW melarang dari menjual air mani binatang jantan. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Baik, sedang penonton Ramadan Allah SWT, mari kita sama-sama untuk kata-kata di kebetulan. Baik, perhatian, walau bagaimanapun membiarkan seperti di atas boleh dilakukan dengan cara sewaan, iaitu menyewa binatang jantan itu untuk masa tertentu dengan harga tertentu, dan juga boleh dilakukan dengan meminjamkan binatang jantan itu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud dari Abi Qasah, Nabi SAW bersabda, barang siapa mencampurkan kuda binatang jantan dengan betina kemudian menghasilkan anak, adalah baginya balasan sebanyak 70 kuda binatang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, Islam melarang menjual buah-buahan yang belum masak atau belum boleh dimakan kecuali setelah masak atau tua, kerana ada kemungkinan boleh mendatangkan kerugian kepada pembeli atau berlaku berbalahan dan kezaliman, kecuali jenis-jenis buah-buahan yang dipetik dan boleh dimanfaatkan belum masak. Sabda Rasulullah SAW daripada Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melarang menjual buah-buahan sehingga ternyata masaknya atau tuanya. Hadis riwayat Muttafiqun alaih. Yang ketiga, tidak sah dan haram menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Begitu juga tidak sah dan haram menjual salah satu daripadanya. Jadi, jika seseorang itu menjual ibu binatang yang sedang puting, maka dengan sendirinya termasuk anak kandungannya sekali. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Maksudnya bahawasanya Nabi SAW melarang dari menjual anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya.
Baik, kita penonton Ramadan Allah SWT, mari kita sama-sama apa yang kita baca tadi kita ambil iktibar, kita amalkan dan disampaikan. Baik, insyaAllah. Baik, sebentar lagi untuk kemandakan waktu solat fardu isyak daripada sadunya sebarang hasil bunyian serian Subian dan Brodam. Waktu solat fardu isyak jam pukul 7.58 memang lagi. Anda pun disiapkan untuk memandangkan azan. Kita sama-sama untuk berceramah yang kandungan kepada Allah. Baik, insyaAllah para penonton Ramadan Allah SWT, mari kita sama-sama silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe untuk memandangkan tontonan di sini selama 20 tontonan di sini untuk biasa untuk penonton YouTube. Kita sama-sama tengok untuk fahaman kita kepada Allah SWT. Baik, buku yang bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM di edisi pengukuhan dikarangan oleh Masjid Sabah Haji Abdullah Adam, diterbitkan oleh Kul Agama Angkatan Tentera. Baik, insyaAllah para penonton Ramadan Allah SWT. Baik, terajangan tontonan tazkirah kitab Muhammad Life tadi pada tempatnya anda di pada hari Isnin hingga Rabu jam 7 malam, untuk siaran ulangannya pada hari Selasa hingga Khamis jam 7 pagi. Kita siapkan secara langsung dan siapkan ulangan untuk rancangan tazkirah kitab Muhammad Life ini Selasa hingga Khamis pukul jam 7 Sabtu Ahad jam pukul 7 pagi. Baik, bermula esokkan hari ini untuk waktu pagi yang terang, yang istimewa, yang ini yang indah. Baik, ucapan sahabat penonton kita dalam habis dan keluarga media sosial kita, anda boleh siarkan secara langsung menerusi TV Muhammad atau YouTube TV Muhammad dan juga di media sosial TV Muhammad. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, kongsikan lagi video ini untuk manfaat dan mesej dakwah. Kita sama-sama untuk baru buka TV sama-sama tontonan secara langsung di TV Muhammad. Baik, ceramah agama kuliah dakwah untuk anda dikonti seluruh di pada penonton di TV Muhammad. Baik, insyaAllah pada penonton Ramadan Allah sekalian. Baik, sebelum buka laman aplikasi ke Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan web Academy, silakan dalam pengkibas QR Code di sini untuk manfaat ini untuk berceramah tontonan semula. Kita tengok laman aplikasi dalam Android TV di mana jua. Baik, anda boleh tontonan ni, anda boleh bersiapkan untuk secara langsung untuk anda kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Malaysia Sarawak, untuk berceramah kuliah ilmu kita untuk anda di konti studio di Surau Kepada Baru di Siaran Sarawak. Nanti ke beberapa esokan harinya, mari kita sama-sama serta berkelahan jiwa kita berceramah kuliah ilmu kita untuk dalam hadapannya di sini. Baik, jangan lupa sadar tanda bagal hashtag tazkirah kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag TV Muhammad. Baik, insyaAllah sekian. Kita berjumpa lagi minggu waktu yang sama, yang minggu yang akan datang. Baik, insyaAllah sekian. Walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.